Assalamualaikum. Okey, hari ini bersama lagi dengan Cikgu Azlina untuk Sains Tingkatan 4 KSSM. Okey, hari ini Cikgu ingin mengajar tentang genetik. Okey, standard pembelajaran hari ini adalah berkaitan dengan 5.1 iaitu pembahagian sel. Okey, kita ada 3 objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama menerangkan gen, menerangkan asid deoksiribonukleik iaitu DNA dan kromosom dalam nukleus. Okey, yang kedua membanding dan membezakan mitosis dan meiosis. Dan yang terakhir, yang ketiga, mewajarkan kepentingan mitosis dan meiosis. Okey, kita tengok di sini. Okey, apakah perbezaan antara gambar A dan gambar B? Okay, kamu mungkin jawab di sana, cikgu tak dengar kan? Okey, kamu nampak kan? Okey, gambar A ni, gambar A ternampak orang ni luka kan di tangan. Gambar B ternampak baby. Okey, bagaimana luka menjadi sembuh? Okey, pernah tak kamu fikir kamu luka, lepas tu dalam 3 hari 4 hari luka kamu dah sembuh, kulit kamu dah tumbuh yang baru. Okey, macam mana? Pernah fikir? Kemudian yang ketiga, bagaimana anak boleh dihasilkan? Okey, macam mana tentang ada baby? Macam mana jadi baby? Okey, jadi di sini kita nak kaitkan antara dua benda ni. Maksudnya berlaku proses pada sel tersebut berbeza menyebabkan luka boleh sembuh dan bayi boleh dihasilkan. Okey, insyaAllah kalau kamu tengok sampai habis, kamu boleh jawab soalan cikgu ni. Okey, pembahagian sel ni melibatkan dua jenis yang akan tengok, mitosis dengan meiosis. Okey, kemudian fungsinya untuk pertumbuhan, satu lagi untuk pembiakan. Okey, pertumbuhan kamu relate tadi, luka boleh sembuh, pertumbuhan. Pembiakan, ada baby kan. Okey, kemudian mewariskan gen induk kepada sel-sel anak. Okey, macam kita tengok tadi lah, baby tadi, sifat-sifat dia kita tengok warna anak mata, warna rambut, jenis rambut dia lurus tu, mesti dia mengikut sifat daripada mak dia atau ayah dia. Okey, tengok sini lagi. Yang pertama kita nak tengok apakah itu genetik. Okey, genetik ni merujuk kepada satu kajian sains tentang gen. Ya, tentang cara sifat organisme. Okey, sifat ni lah cikgu semua tadi tu, warna anak mata, warna rambut, jenis rambutnya. Itu salah satu yang cikgu sebut. Yang tu diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. So maksudnya daripada, contohnya dia dapat sifat tu daripada, mungkin daripada mak dia, mungkin daripada ayah dia. Okey, itu merujuk kepada sifat. Okey, apa itu pewarisan? Pewarisan ialah pemindahan sifat atau trait. Sifat tadilah, sifat tadi apa? Warna anak mata, warna rambut, jenis rambut, daripada satu generasi ke generasi lain. Maksudnya daripada nenek moyang nenek kita, okey, kepada mak kita. Sifat contohnya berambut hitam. Mak kita pula mewariskan rambut hitam itu kepada kita pula mewariskan itu kepada anak, macam tu pewarisan. Okey, barulah kita masuk pada objektif kita yang pertama. Kita nak tengok apa itu gen, DNA dan kromosom dalam nukleus. Okey, ini adalah struktur rupa sel. Okey, dulu masa kamu form 1 kamu dah belajar struktur sel. Okey, dulu kamu tengok dalam sel. Okey, ini struktur sel yang kamu belajar dulu, ada nukleus. Nukleus di tengah-tengah sel tu. Okay, ingat ada lagi fungsi nukleus. Fungsi nukleus ialah mengawal semua aktiviti sel. Okey, sebenarnya dalam nukleus itulah mengandungi kromosom. Kamu tengok gambar ni kan. Ada kromosom di dalam nukleus. Okey. Bila dibesarkan gambar tu, kita nampak inilah rupa kromosom. Kita nampak struktur berbenang macam ni. Berbenang macam ni. Okey, dalamnya mengandungi DNA. Okey, tengok seterusnya. Okey, kemudian apakah kromosom? Okey, kromosom ni ialah struktur berbenang halus, panjang dan berlingkar.
Macam gambar ni. Okey, kamu nampak kan, kalau dia macam dia dah potong lapisan dalam kromosom tu, kamu nampak berbenah halus, dia panjang dan berlingkar-lingkar macam ni. Okey, dia terdiri daripada asid nukleik dan protein dan terletak di dalam nukleus macam gambar tadilah, dalam nukleus. Okey, setiap kromosom mengandungi satu molekul panjang DNA. Macam gambar cikgu tunjuk tadi kan, dalam kromosom untuk pembenah panjang, kemudian ada lingkaran DNA. Okey, kemudian nak tengok pula apa itu DNA. Okey, DNA ni terdiri daripada dua benda kita nak tengok. Unit asal nukleotida. Okey, iaitu gula deoksiribosa. Okey, nanjakkan sikit. Ni gula deoksiribosa yang terdiri daripada lagi base bernitrogen dan kumpulan fosfat. Okey, satu lagi, dia terdiri daripada dua rantai polinukleotida berpintal anti selari antara satu sama lain. Kamu nampak tadi kan struktur DNA dia berlingkar-lingkar macam tu. Dia tak selari. Okey, dia macam selari macam ni. Selari sama je kan. Yang ni tak. Dia berpintal macam kita nampak macam rupa ribbon contohnya kan. Dan membentuk struktur helix ganda 2. Okey, seterusnya. Okey, apakah gen? Okey, kalau kita tengok struktur di sini, nampak ni struktur kromosom. Kemudian nampak di bahagian kromosom ni ada garis-garis warna yang cikgu labelkan sebagai gen. Okey, kita tengok di sini. Okey, gen ialah unit asas pewarisan. Okey, dia lah unit asas pewarisan menentukan ciri-ciri individu. Macam baby tadilah, ciri-ciri apa tu yang cikgu sebut tadi tu. Contoh, ni satu, kebolehan menggulung lidah bagi manusia. Okey, daripada tu macam ni, cap jari. Cap jari kita ada 4 jenis. Kemudian macam tadilah warna rambut kan. Ada banyak ciri-ciri tu. Tu salah satu yang disebut. Okey, kemudian pada kacang pi contohnya bentuk biji kacang tu, dan pada kucing warna bulu pada kucing tu. Semua ini diwarisi. Okey. Yang dikawarisi apa? Oleh gen. Okey, dia tersusun sebagai segmen DNA di sepanjang kromosom. Sebagai segmen DNA sepanjang kromosom. Kemudian terdapat beribu-ribu gen dalam satu molekul DNA. So dalam satu kita nampak dalam kromosom ada DNA. Okey, kemudian mengandungi pula gen. Ada beribu-ribu gen dalam satu molekul DNA. Okey, nampak kan? Kromosom, kemudian DNA, kemudian gen. Okey, struktur kromosom terdiri daripada kromatik kembar. Dia kata kembar lah sebab kalau satu belah ni kita panggil satu kromatik, sebelah lagi kita panggil satu lagi kromatik. Okey, kemudian di tengah ni dipanggil sentromer. Okey, yang di sini satu gen memprogramkan warna kulit. Contoh ni di bahagian kromosom. Contohnya di sini memprogramkan warna kulit. Yang kedua memprogramkan warna rambut. So maksudnya dalam badan kita dah ada gen. Gen itu yang mengawal sifat-sifat pada diri kita. Warna rambut, warna kulit, warna anak mata, kebolehan kita menggulung lidah, jenis darah kita. Okey, semua tu dah diprogramkan. So kita tak boleh ubah. Okey, seterusnya. Okey, kromosom bilangannya tetap bagi setiap spesies. Okey, jadi kalau manusia, bilangan kromosom bagi manusia ni cikgu tunjuk di sini. Bagi manusia ada 46 kromosom. Ni 46 kromosom. Okey, bagi sel soma manusia normal. Okey, tengok nanti apa sel soma tu kan. Okey, kromosom ni wujud secara berpasangan mengikut bentuk dan saiz yang serupa. Okey, nanti kita tengok gambar rajahnya. Okey, ini dipanggil kromosom homolog kalau wujud secara berpasangan. Okey, di sini adalah struktur kromosom homolog. Maksudnya kita nampak ada dua kromosom kan. So di sini dipanggil kromosom homolog.
Okey, ni kromosom homolog manusia sebenarnya disusun berdasarkan bentuk dia dan saiz dia. Susunan dia tu disebut kariotip. Okey, kariotip. Okey, di sini kita tengok struktur kariotip bagi lelaki. Okey, tadi kan cikgu dah sebut manusia mempunyai 46 bilangan kromosom. Okey, kalau kita tengok di sini, bilangan pertama ada 2 kromosom, semua 2 kan. Yang kromosom pasangan yang kedua pun 2 kromosom. 3, 4, 5, sambung 6 hingga 12, 13 hingga 18, 19 hingga 22. Okey, kemudian yang ke-23 ni dia warnakan. Sebab kromosom yang ke-23 ni adalah kromosom yang menentukan jantina, lelaki atau perempuan. Okey, maksudnya di sini dah disebut kat sini kita ada 22 pasang kromosom, jenis nama dia autosom. Apa pula autosom? Kita lagi cikgu tunjuk. Tengok ada 22 pasang. Okey, 22 pasang dari segi bilangan semua kan ganda-ganda 2. So kalau 22 darab 2 jadi 44. Tambah lagi 1X, 1Y, 44, 45, 46. So lengkaplah 46 kromosom. Okey, perempuan pun sama, ada 46 kromosom juga. 46 juga, cuma bezanya kromosom seks dia di sini adalah X dan X. So kalau XX merujuk kepada perempuan. Okey, seterusnya sekejap. Okey, inilah kromosom yang ada 23 pasang tu, itu 46 bilangannya dibahagi kepada 2. Kromosom seks sepasang saja, SS ataupun XY. So kromosom X dengan kromosom Y menentukan jantina. Autosom yang tadi tu ada 22 pasang tu sebelum kromosom X dengan Y tu dipanggil kromosom autosom. Yang jantina tu kromosom seks. Okey, contoh di sini ditunjuk bagi sel somatik perempuan. Okey, 46 pasang ni autosom. Bilangannya XX ni adalah kromosom seks. Perempuan XX. Lelaki sama juga autosom dia ada 44 dan kromosom seks dia adalah XY. Okey, kemudian autosom tadi 22 pasang itu membawa gen. Gen inilah yang mengawal sifat seperti kebolehan menggulung lidah, warna anak mata dengan jenis rambut. Okey, seterusnya kita tengok di sini. Okey, sel. Sel adalah unit asal hidupan. Sel ini membahagi tujuannya untuk menambahkan bilangan dan menyebabkan pertumbuhan serta pembiakan. Okey, macam gambar mula tadi lah, tangan kita luka, dia akan tumbuh sel baru. Sel membagi ataupun pembiakan. Okey, untuk menghasilkan anak atau bayi. Okey, di sini kita tengok lagi proses pembahagian sel di mana kromosom dalam nukleus mengandungi bahan bakar yang dapat dipindahkan dari satu sel induk kepada sel anak. Okey, melibatkan pembahagian. Okey, ada dua proses yang berlaku dalam pembahagian, mitosis dengan meiosis. Okey, pembahagian hanya berlaku pada 2, nukleus dan cytoplasma. Okey, kalau ingat balik dulu kamu belajar dalam form 1 struktur sel. Yang ni sel. Dalam sel ada yang tengah ni lah nukleus. Ni nukleus. Dan di dalamnya ni titik-titik ni adalah struktur. Inilah struktur cytoplasma. Okey, dua-dua ni mengalami pembahagian dipanggil cytokinesis. Okey, objektif kita yang kedua, kita nak bandingkan mitosis dan meiosis. So, maksudnya kat sini kita kena tengok peringkat-peringkat dalam kedua-dua ni. Okey, bagi mitosis ialah proses pembahagian sel membentuk 2 sel anak yang seiras. Yang mengandungi bilangan kromosom dan kandungan genetik yang sama dengan induk. So, maksudnya kalau sel induk ada 2 kromosom, sel anak yang terhasil juga mempunyai 2 kromosom. Kandungan genetik dia semuanya sama. Contoh berlaku pada tadi kulit kita kan, kulit kita luka. Okey, berlaku proses pembahagian sel itu proses mitosis.
Sel-sel membahagi. Sel anak terasi sama sebiji macam sel induk. Tu yang disebut pada kandungan genetiknya sama. Ni yang sama. Kemudian mitosis ni lagi. Ni merujuk pada macam ni lah. Di mana di sini satu sel mengalami proses pembahagian membentuk dua sel anak yang hasil lah sekali. Kita akan tengok satu persatu. Ni satu sel, bilangan sel bertambah membentuk dua sel. Di mana sel anak yang terhasil juga mempunyai bilangan kromosom yang sama. Nampak ni ada 1, 2, 1, 2. Bilangan sel ada dua sel anak terbentuk. Di sini kamu nampak berlakunya ni lah cytokinesis. Di sini. Di mana cytoplasma membahagi. Kemudian bilangan kromosomnya kekal. Proses mitosis berlaku pada manusia dan haiwan, berlaku pada sel soma, tu sel-sel badan kita, dan tak berlaku pada sel pembiakan, iaitu sperma dengan ovum. Sebab apa? Sebab sel pembiakan hanya mengalami proses meiosis. Pada sel tumbuhan, dia berlaku di bahagian meristem, iaitu hujung pucuk dan hujung akar. Kamu senang ingat macam ni, sel tu nak membesar, pokok nak membesar, so dia akan mula pada bahagian pucuk. Bahagian akar pun akan makin lama makin banyak kan. Dia akan bermula daripada hujung akar tu, dia makin bertambah. Pada organisma unisel, organisma ni hanya menjalankan pembiakan asek, iaitu tak melibatkan dua induk. Satu je kan. Jadi dia memerlukan satu induk untuk menghasilkan organisma baru tanpa kehadiran sel pembiakan. Contoh yang mengalami proses mitosis ni kulat, yeast dan ameba. Ini proses mitosis daripada peringkat interfasa, profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Cikgu ada formula nak ingat. Ini papa, mama, anak terbaik. Untuk ingat nama-nama dia tu. Ini interfasa and so on. So kita tengok proses. Mitosis. Semasa interfasa, penggandaan bahan genetik diperlukan untuk memulakan pembahagian sel yang dipanggil replikasi. Semasa profasa, pembentukan kromosom bermula. Sentriol bergerak ke bahagian sel yang bertentangan, menarik bebenang protein bersama untuk membentuk gentian gelendong. Pada hujung profasa, membran nukleus menghilang dan kromosom mula menyusun pada gentian gelendong. Semasa metafasa, kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Pada masa ini, kromosom adalah paling padat dan jelas kelihatan. Gentian gelendong mula memadat dan memendek. Semasa anafasa, separuh daripada kromosom iaitu kromatid bergerak ke arah kutub bertentangan. Apabila kromosom sampai ke kutub sel, membran nukleus muncul semula untuk mengelilingi setiap set kromosom. Sitoplasma membahagi dan dua sel anak terhasil. Sekarang ni kita tengok di peringkat profasa, kromosom dia, apa yang berlaku? Kromosom dia memendek dan menebal. Kita tengok gambar rajah struktur kromosom tu, nampak? Daripada mula dia berbenang. Ni kat sini nampak berbenang kan? Berbenang, sekarang dia dah jadi memendek dan menebal. Dia membentuk dua kromatik yang seiras dan bercantum di sentroma. Kemudian gentian gelendong mula terbentuk. Gentian gelendong kamu boleh rujuk kat rajah sini. Ni struktur gentian gelendong yang di sini. Membran nukleus dan nukleolus terurai. Mula-mula ada kan di sini. Tengok gambar ni. Mula-mula ada membran nukleus dengan nukleolus.
Okey, kemudian peringkat akhir dia dah tak ada. Okey, seterusnya kita tengok metafasa. Okey, di mana kromosom masih lagi memendek dan menebal. Dua kromatik yang seiras bercantum di sentroma sama. Okey, beza di sini dia tersusun di sata khatulistiwa. So ingat metafasa meniti. Meniti di mana? Meniti di sata khatulistiwa. Okey, di sini gentian gelendung mula terbentuk dan melekat pada sentroma. Okey, ni cikgu labelkan. Kalau kamu tengok ni nampak struktur gentian gelendung dah terbentuk. Okey, sentroma dia melekat di situ. Okey, kemudian nukleus dengan nukleus terurai. Okey, sentriol bergerak di kutub sentriol terbentuk di kutub yang bertentangan. Okey, kamu tengok rajah kan, nampak sentriol dia ada di kutub satu ni, kutub utara dan kutub selatan. Okey, ni struktur yang dilabelkan di sini. Ini ni kromatik yang dua ni, dan tengah ni adalah sentroma. Yang penting kita nampak kromosom tersusun di sata khatulistiwa. Okey, kemudian peringkat seterusnya peringkat anafasa. Okey, kromatik kembar ni terpisah. Okey, kalau kamu tengok rupa dia pun kamu nampak macam huruf A. Okey, cikgu contoh di sini A. So ingat anafasa. Macam huruf A kan. Sebab dia terpisah dah. Okey, dia terpisah, dia bergerak ke kutub sel yang bertentangan. Okey, satu dia main ke sini, satu dia main ke sini. Pemendekan gentian gelendung. So gentian gelendung makin pendek, jadi dia tertarik. Dia tertarik ke kutub yang bertentangan. Di sini sentroma membahagi dua. So kamu tengok ni sentroma terbahagi dua. Satu di sebelah kutub utara, satu di kutub selatan. Okey, seterusnya telofasa, di mana gentian gelendungnya hilang. Dah tak ada gentian gelendung. Membran nukleus dan nukleus terbentuk semula. Okey, dah ada balik kamu tengok kat rajah. Okey, ada membran nukleus dan nukleus. Okey, kromatik ni dah sampai ke kutub yang bertentangan. Sekarang ni tadi anafasa dia tertarik kan. Bila telofasa dah pun sampai. Okey, kemudian apa yang jadi lagi? Telofasa sambungannya. Cytoplasma membahagi dan dipanggil prosesnya cytokinesis. So kamu nampaklah kat sini. Cytoplasma ni dah membahagi. Nampak jadi 1, 2 kan. Okey, kromosom menjadi sama balik, ulang balik macam tadi, menjadi struktur nampak halus je kan. Lebih nipis, panjang dan kurang jelas yang dipanggil struktur kromatin. So ingat, struktur halus dipanggil berbenang kromatin. Okey. Bila dia menjadi menebal tu kita panggil dia kromosom. Okey, dua sel anak ini terbentuk yang mempunyai bilangan kromosomnya sama dengan induk, dan satu lagi maklumat genetiknya pun sama dengan induk. Okey. Okey, mitosinnya berlakunya pembahagian pada dua, nukleus dengan cytoplasma. Dan dia buat apa? Menghasilkan dua sel anak. Okey, yang disebut di sini sel induk mempunyai contohnya. Okey, induk ada 2N iaitu 46 kromosom. Yang macam ni manusia lah, manusia mempunyai 46 kromosom. Menghasilkan dua sel anak yang mempunyai bilangan kromosom pun sama dengan induk iaitu 2N juga. Jadi maksudnya 46 kromosom juga. Okey. Habis di situ. Okey, sekarang ni proses meiosis pula. Meiosis ni tengok di sini, sel anak atau gamet berbeza secara genetik. So genetik ni tak sama dah. Tadi maklumat genetik sama. Sekarang meiosis maklumat genetiknya berbeza. Iaitu proses pembahagian sel yang menghasilkan 4 sel anak. Okey, kalau tadi mitosis ada 2 kan, sekarang jadi 4. Bilangan kromosom dalam sel anak haploid. Okey, kalau tadi mitosis diploid, sekarang ni haploid itu separuh daripada kromosom induk. Okey, berlaku di sel pembiakan. Ingat itu, sel pembiakan. Okey, bagi haiwan dan manusia berlaku pada testis dan ovari. Bagi tumbuhan berlaku pada anther dan ovari. So ingat tadi, kalau mitosis pada tumbuhan berlaku pada hujung pucuk, pucuk dan hujung akar. So tapi kalau meiosis pada tumbuhan berlaku pada anther dan ovari. Okey, seterusnya tengok contoh. Ini contoh meiosis yang berlaku pada ayam. Okey, selalunya bagi contoh manusia kan. Okey, contoh ayam mempunyai
Samalah juga tadi 2N. Okey, ayam 2N. Bilangan kromosom dia 78 kromosom bagi induk. Tu induk dia. So bagi sel pembiakan separuh daripada induk. So maksudnya 78 bagi 2 jadi 39. Sperma 39, ovum pun 39. Berlakunya persenyamaan menghasilkan yang induk manusia lah kan, bukan manusia, anak ayam. Ketika anak ayam sama juga bilangan kromosom dia, dan jadi 78 balik. Maksudnya kalau dah jadi organisme tu balik, bilangan kromosom dia sama lah. Dia hanya berlaku pada sel pembiakan, bukan pada anak yang terhasil tu, pada sel pembiakan iaitu sperma dan ovum. So nampak bilangan kromosom dia separuh daripada induk, jadi 39, separuh daripada 78. Okey. Okey, peringkat meiosis ada 2 peringkat. Meiosis 1, okey, pada meiosis 1 berlaku pindah silang. Okey, berlaku penggandaan kromosom untuk menghasilkan kromatik. Bilangan kromosom dia sama dengan sel induk pada peringkat pertama. Okey, peringkat ni menghasilkan 2 sel anak. Tetapi dia berlaku lagi meiosis 2. Jadi di meiosis 2 tidak berlaku pindah silang, tidak berlaku penggandaan kromosom untuk hasilkan kromatik. Okey, bilangan kromosom sekarang ni dah menjadi separuh daripada sel induk dan menghasilkan 4 sel anak. Nampaklah beza mitosis hanya berlaku 1 peringkat. Meiosis ada 2 peringkat. Okey, ini ditunjukkan proses pindah silang di mana kromosom yang ni kromosom pertama dan kromosom kedua dia bertindan di sini. Tu kamu nampak gambar ni kan, dia bertindan. Bila bertindan berlakulah proses pindah silang di mana kromatik bagi pasangan kromosom saling bertukar bahan genetik dalam proses pindah silang. So sekarang ni kita nampak kromosom yang warna biru dah membawa maklumat genetik dari kromosom warna merah. Kromosom merah membawa maklumat genetik dari kromosom berwarna biru. So nak menunjukkan di sini dah berlaku pertukaran maklumat genetik. Okey, kalau di mitosis tak ada macam ni. Okey, bila berlaku proses pindah silang, kromatik bertindih tadi. Bila bertindih, kita sebut tadi kan, berlakunya perubahan maklumat genetik. Bila berlaku perubahan maklumat genetik, maka berlakulah variasi dalam kalangan spesies yang sama. Maksudnya antara spesies, contohnya manusia, sesama manusia, ada variasi. Rupa kita berbeza dengan rupa yang orang lain. Macam tu, variasi. Okey, menjelaskan bahawa anak-anak dalam keluarga yang sama tidak persis sama. Sama juga macam kita dan adik-beradik kita. Wajah adik-beradik kita tak sebiji sama, dia berbeza-beza. Okey, sebab pada sel sperma dengan ovum tu dah berlaku proses pindah silang, berlakunya perubahan maklumat genetik. Okey, kemudian peringkat-peringkat bagi meiosis sama juga nama dia, cuma ada peringkat 1 dan peringkat 2. Profasa 1, metafasa 1, anafasa 1, telofasa 1, sambung pula meiosis 2, profasa 2, metafasa 2, anafasa 2, telofasa 2. Okey, formula tadi papa, mama, anak terbaik. Kan. Tu formula dia, nak ingat nama. Okey, proses meiosis. Okey, kat sini kita nak fokus menghasilkan yang ni lah, 4 sel anak. Okey, 4 sel anak. Okey, tengok proses meiosis. Semasa profasa 1, kromosom terbentuk daripada kromatin. Setiap satu terdiri daripada 2 kromatik. Membran nukleus hilang secara beransur-ansur dan gelendung terbentuk. Kromosom homolog mencari antara satu sama lain dan membentuk pasangan. Pindah silang untuk membenarkan pertukaran bahan genetik. Dalam metafasa 1, pasangan kromosom homolog tersusun pada satah khatulistiwa. Dalam anafasa 1, kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub sel yang bertentangan.
Dalam telofasa 1, sitoplasma membahagi dan 2 sel anak yang haploid terbentuk. Dalam profasa 2, pembentukan gelendong berlaku semula, membran nukleus mula hilang. Dalam metafasa 2, kromosom tersusun pada satah khatulistiwa. Dalam anafasa 2, jentian gelendong menarik kromatin ke arah yang bertentangan. Dalam fasa terakhir proses meiosis, pemisahan sitoplasma dan pembentukan membran sel berlaku. 4 sel anak yang haploid terbentuk. Kesemuanya mempunyai maklumat genetik yang berbeza. Setiap sel anak mempunyai 2 kromosom sahaja, iaitu separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Okey, baiklah, cikgu huraikan di sini. Macam dalam video tu dia terang pada kamu. So, fokus kat sini. Okey, daripada profasa 1, sama macam berlaku di peringkat cikgu terang tadi, profasa pada mitosis. Okey, iaitu kromosom memendek dan menebar. Okey, kromosom memendek dan menebar, jelas kelihatan. Okey, di sini berlaku replikasi kromosom, iaitu kromosom tu mengganda. Okey, kemudian kromosom homolog berpasangan, kamu kata raja ni berpasangan. Bila berpasangan, dia berlaku pindah silang. Okey, berlaku pindah silang. Lagi, nukleus dan membran nukleus menghilang, gentian gelendong terbentuk. Okey, kemudian tengok raja. Okey, nampak ada pindah silang berlaku. Okey, seterusnya peringkat metafasa 1, kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa. Okey, kalau tadi mitosis, kromosom tersusun di satah khatulistiwa, tapi dari peringkat meiosis sebab ada kromosom homolog. Okey, jadi kromosom homolog ni yang tersusun di satah khatulistiwa. Gentian gelendong melekat pada sentroma, sama macam peringkat mitosis juga. Okey, cuma kita nampak di sini bila kromosom homolog, dia membawa maklumat genetik daripada kromosom yang berbeza. Dia dah berlaku pindah silang. Kan? Kita nampak tu. Okey, seterusnya. Okey, anafasa 1, gentian gelendong mengecut dan menarik satu daripada kromosom homolog di setiap kutub sel bertentangan. Okey, gentian gelendong ni yang struktur garis-garis ni ini struktur ni dia dah mengecut, maka dia menarik. Sama juga macam peringkat mitosis. Anafasa kan dia jadi macam huruf A kan. Ni huruf A. Dia menarik kromosom ke kutub sel yang bertentangan, utara selatan. Jadi terusnya telofasa, gentian gelendong menghilang, membran nukleus dan nukleus terbentuk semula. Okey, sama macam mitosis. Okey, kromosom menjadi lebih nipis, panjang dan kurang jelas pun sama macam mitosis. Sitoplasma membahagi. Okey, peringkat akhir meiosis 1 tamat. Cuma kita nampak beza kat sini, kita nampak struktur kromosomnya. Struktur kromosom ini dah membawa maklumat genetik daripada kromosom berlainan. Itu yang berbeza daripada mitosis. Okey, dia pergi ke peringkat meiosis 2. Profasa 1, nukleus dan membran nukleus menghilang, gentian gelendong mula terbentuk. Okey, kemudian metafasa 2, kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa. Gentian gelendong terbentuk sepenuhnya dan melekat pada sentroma. Okey, kamu tengok. Metafasa samalah dia meniti di satah khatulistiwa kan. Kemudian peringkat anafasa 2, sentroma membahagi 2. Kromatik kembar berpisah dan bergerak ke kutub sel bertentangan. Okay, sama juga dia bergerak ke kutub bertentangan. Kemudian telofasa 2, terbentuklah 4 sel anak yang tidak seiras. Okey, itu gamet. Sel anak mempunyai bilangan kromosom separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Gentian gelendong menghilang dan membran nukleus dan nukleus terbentuk semula. Cytokinesis berlaku. Tu kamu nampak di sini bilangan kromosom
hanya separuh daripada induk. Macam tu. Okey, seterusnya. Okey, ini proses meiosis yang menghasilkan 4 sel anak yang haploid, iaitu sel induk ada 46 kromosom. Sel anak itu sperma dengan ovum mempunyai 23 pasang kromosom. Okey, sekarang kita tengok perbandingan antara meiosis dengan mitosis. Okey, yang di tengah ni persamaan dia. Dua-dua ini melibatkan proses pembahagian sel. Okey, ni pembahagian sel. Dan dua-dua ini mengalami replikasi DNA. Okey, perbandingannya. Okey, mitosis, bilangan kromosom dia dalam sel anak dikekalkan 2N. Tapi bilangan kromosom bagi meiosis separuh daripada induk. Okey, N. Okey, mitosis satu peringkat saja. Okey, dan di mana meiosis berlakunya 2 peringkat. Mitosis menghasilkan 2 sel anak, manakala meiosis menghasilkan 4 sel anak. Mitosis tidak melibatkan pindah silang, maka tiada variasi. Manakala meiosis ada pindah silang, ada variasi. Jadi bila ada variasi, maklumat genetiknya berlainan. Mitosis tiada variasi, maka maklumat genetiknya sama. Okey, lagi mitosis berlaku pada sel soma, manakala meiosis berlaku pada sel pembiakan. Okey, nampak perbandingannya. Okey, dan yang ketiga yang terakhir, kepentingan mitosis dan meiosis. Okey, bagi mitosis tujuannya untuk menghasilkan sel-sel baru dalam proses pertumbuhan. Contohnya tadilah menggantikan sel kulit kita yang luka kan. Lagi menggantikan sel-sel rosak atau telah mati. Sel kulit kita mati, so dia akan gantikan sel baru. Bilangan kromosom dan kandungan genetik sel-sel baru diganti, bilangannya sama seperti induk. Okey, berlaku pada pembiakan aset dalam protozoa, kulat, paku pakir dan lumut. Okey, seterusnya kepentingan meiosis pula. Okey, menghasilkan gamet untuk pembiakan seksual, iaitu di bahagian sperma dan ovum, bagi tumbuhan, debungan dan ovul. Okey, bilangan kromosom dalam gamet ni adalah separuh daripada bilangan kromosom dalam sel induk. Kromatik saling bersilang antara satu sama lain, maka berlakulah pertukaran genetik di bahagian tu, pindah silang. Bila berlaku pertukaran genetik, berlakulah variasi genetik dalam spesies yang sama, maka ada kepelbagaian sifat dalam anak, menghasilkan gabungan gen baru dalam genetik. Jadi anak yang dilahirkan oleh ibu bapa menunjukkan sifat-sifat yang berbeza. Okey, itu saja dari cikgu. So kamu dapatlah. Mula-mula kita tengok tadi antara kromosom, DNA, gen. Okey, kemudian kita nak tengok proses-proses yang berlaku pada mitosis, proses-proses yang berlaku pada meiosis, perbandingan antara mitosis dan meiosis, serta kepentingan mitosis dan meiosis. Okey, nota dan latihan pengukuhan boleh diperolehi dari site cikgu. Kamu boleh scan QR code di sini. Di sini kamu boleh dapat, bila kamu scan, kamu akan dapat site yang cikgu hasilkan berkaitan dengan pembahagian sel, mitosis, meiosis, dan cikgu sediakan juga latihan pengukuhan untuk 5.1.